Hey guys, Assalamualaikum, it's me Nina and welcome back to Nina Story. So tibalah masanya hari ni kita nak takutkan diri dengan cerita-cerita daripada seram followers. Korang dah ready ke tak tu nak layan cerita seram ni? Kalau nak lagi feel vibe-vibe seram tu kan, korang layan guna earphone tau. Untuk kali ni Nina akan share dekat korang 2 story. Jadi video ni kemungkinan agak panjang sikit. Cerita yang pertama adalah tentang resort puaka dan yang kedua adalah tentang rumah sewa puaka juga. So macam mana cerita dia? So without wasting any time, let's get started. So, kisah yang pertama ni dikongsikan oleh Syahardi. Dia kata resort tempat dia tinggal pada hari itu sebuah resort yang sangat cantik terletak di tepi pantai dan dikelilingi oleh hutan. Tempat dia kata orang Kuantan dengan Cerating mesti tahu kat mana lokasi resort tu. So, Nina Shah resort tadi tu dekat Cerating sebab dekat Cerating ni banyak resort yang besar-besar. So, dia pun ceritalah company tempat dia kerja ni selalu buat company trip setiap tahun. Cuma sejak PKP dulu lah, diorang memang tak buat company trip sampailah pada tahun 2022 iaitu pada bulan 10 diorang buat company trip sekali lagi di Kuantan. So macam biasalah dia guna kereta dia sendirilah sebab mudah nanti dia nak gerak ke mana-mana kan. Lagipun kampung dia tu sempadan Pahang tu je. So maybe Kemaman mungkin lah sebab sempadan dengan Kuantan, Cerating kan. Yang ni Nina teka je lah sebab Nina tak tahu kampung dia kat mana sebab dia tak cakap pun. Kejadian ni terjadi pada malam pertama dia tidur kat resort tadi tau. Dalam pukul 10 malam macam tu kan, dia pun charge lah bateri kamera dia sebab esok ni nak guna. So masa dia tengah tunggu bateri kamera dia ni full, dia pun baring lah atas katil. Masa dia tengah layan perasaan nak tidur tu kan, tiba-tiba dia dengar macam orang bersiul. Yang seram pelik tu kan, bunyi siulan tadi tu datang daripada almari pakaian dalam bilik tu. Dalam keadaan yang macam benda ni kan macam cuak jugalah sikit kan. Tapi dia try lah macam buat tak tahu je. So dia fikir mungkin perasaan aku je kot. So dia pun try lah untuk tidur buat kali yang kedua. Tapi siulan tu berbunyi sekali lagi. Dia pun terfikir lah kan, takkanlah bunyi ni datang daripada almari pula. Maybe ada orang dekat depan bilik dia yang lalu kan. Lepas tu baru dia terfikir, aku ni duduk tingkat yang paling atas sekali. Bilik dekat situ cuma ada 2 je, bilik dia dengan bilik kawan dia. Yang membuatkan dia terasa pelik dan cuak tu sebabnya kawan dia tu memang tak ada kat bilik, memang dia keluar. So bermaksud dekat tingkat atas tu dia seorang je ada kat bilik. Masa ni dia dah mula rasa dah tak best dah. Tak lama lepas tu, korang nak tahu tak, bunyi siulan tu bunyi lagi sekali lagi buat kali ketiga. Kali ni Syahardi tu memang dia dah tak tunggu dah. Dia bangun daripada katil, dia pergi buka almari tu, dia nak check lah kan benda bunyi daripada dalam almari ni kan. Tapi bila dia buka memang tak ada apa-apa. Lepas tu dia pun patah lah ke katil dia balik nak tidur. Dia pun tarik selimut dan yes, buat kali keempat dia terdengar lagi sekali bunyi siulan tu. Benda tu seolah-olah macam nak main-mainkan dia tau. Disebabkan dia pun dah rasa tak best dah rasa semacam dah. Dia pun bacalah apa-apa doa untuk protect diri dia. Dalam hati dia kan, dia dah fikir sudah aku dah kena dah kali ni. Tapi kan korang, ada lagi part yang paling seram. Yang mana kan pada masa tu secara tiba-tiba Syahardi ni terdengar ada suara orang lelaki dekat luar pintu bilik dia. Dan suara tu memang sangatlah kuat dan jelas. Syahardi kata suara orang yang dekat luar pintu bilik tu macam kawan kepada benda yang tengah kacau dia pada masa tu. So bermaksud dekat sini suara tu bukan suara orang lah. Meremang guys, meremang. So benda tu pun cakap lah dekat kawan dia yang tengah kacau Syahardi tu. Dia kata, kau jangan kacau orang dalam bilik ni. Orang dalam bilik ni dia kuat sembahyang. Itulah suara teguran daripada orang yang tak boleh nampak kasar mata. Lepas je suara lelaki dekat luar bilik dia tegur tu kan, terus dah tak ada apa gangguan sampailah dia check out daripada resort tu. Kawan dia yang tinggal dekat bilik sebelah dia tu kan kena kacau juga, tapi bukan dengan suara lelaki, dengan suara perempuan pula. So seminggu kemudian lepas dia balik daripada resort tu kan, dia pun berehatlah dekat rumah dia dalam waktu malam macam tu. Tiba-tiba Syahardi ni kata kepala dia macam terasa macam mamai tau. Pada masa yang sama, di tengah mimpi dia ada dekat satu tempat yang kabut sangat tebal dan suasana dekat situ kosong. Tiba-tiba datang 2 orang macam manusia berpakaian serba putih dan muka dia memang tak nampak lah sebab terlindung dengan kabus tadi. Salah seorang daripada 2 orang tadi tu kan minta maaf dekat Syahardi sebab dah kacau di hari tu. So Syahardi kata tak apa, tak ada masalah pun, benda kecil je. And then 2 orang tadi tu pun cakap terima kasih dekat dia, bagi salam dan berjalan pergi. Lepas tu hilang macam tu je. Dan Syahardi kata suara orang yang minta maaf dekat dia tu sama sebiji dengan suara orang lelaki yang tegur yang ada dekat luar pintu bilik dia pada masa tu, yang tegur benda tu masa benda tu tengah kacau Syahardi. Seram. So maksudnya dekat sini dia mungkin jin Islam. Dia sajalah nak kacau-kacau kan Syahardi tu. Mungkin yang kacau dia tu kawan dia kan. Lepas tu seminggu kemudian Syahardi mamai macam dalam mimpi gitu. Dia kata so benda tu datang minta maaf sebab ganggu je lah saudara semuslim kan. Sebab niat Syahardi ke situ nak tidur je kan, nak rest. Tapi ya biasalah. Okay, next story. Okay guys, cerita yang kedua ni pula tentang
rumah sewa puaka yang dikongsikan oleh Azran Amin. So dia kata kejadian seram ni terjadi pada tahun lepas, iaitu pada tahun 2022. So dia ni sebenarnya berasal dari Kelantan dan telah berhijrah ke KL selepas dia dapat kerja government. Sebelum ni dia kerja biasa-biasa je dekat kampung, kerja jual burger, kerja kat kedai makan, repair motor. So apa kerja yang halal semuanya dia buat. So orang kata macam kerja kampung lah kan. Dalam bulan 10 tahun 2021 macam tu dia dapat rezeki lebih, alhamdulillah. So dia dapat offer untuk kerja di bahagian Kementerian Pertahanan. Dia pun minta lah tolong kawan dia untuk cari rumah sewa kosong dekat KL sebab dia nak pindah ke sana. Jadi adalah sebuah rumah sewa ni yang berharga RM800 je. Owner tu kata harga sewa tu murah sebab tu adalah flat lama. So dia pun tak fikir panjang lah kan. Dia kata okey, yang ni lah paling murah sebab yang lainnya mostly 1,000 ke atas kan. So okey, tak apa, aku duduk je kat rumah ni. Sebelum dia pindah masuk ke dalam rumah tu, family dia yang dekat kampung ni pergi dulu tau. Okey, so diorang datang dekat sana untuk buat solat hajat, baca doa, apa-apa something like that lah. Biasalah rumah dah lama kena tinggalkan, mestilah kita baru nak masuk rumah tu, kita mestilah buat apa-apa kan untuk pelindung diri macam tu. Rumah yang dia sewa ni ada dekat tingkat 4, iaitu tingkat yang paling tinggi. So selepas family dia buat solat hajat, baca yasin apa semua, family dia pun baliklah ke kampung. Jadi tinggallah si Azra ni sorang-sorang dekat situ. So Azra ni cerita masa owner tu nak bagi kunci dekat dia kan, sebelah rumah yang dia sewa ni adalah rumah kosong. So owner dia kata rumah kosong ni dah kosong sejak tahun 1990 lagi. Jadi dia pun tak tahu siapa owner asal rumah tu. Tapi Azra ni macam tak kisah sangat lah sebab depan rumah dia still ada jiran. So Azra kata rumah yang dia sewa ni kan adalah rumah yang macam dia puas hati lah, cantik. So selesa lah dia nak tinggal kat situ. Even rumah tu adalah macam orang kata apa, sebuah rumah flat yang lama. So pada malam tu dia pun isap rokok dekat dapur tau. Jadi dekat dapur dia ni ada pintu yang berlipat macam tu, yang pintu toilet tu kan. So dia kata dia nak merokok dekat dapur tu, dia pun buka pintu tu dan daripada dapur tu dia boleh nampak lah rumah kosong yang sebelah ni. Lepas dah merokok dia pun tutup pintu tu balik. Esok pagi tu masa dia nak keluar dari rumah tu, dia perasan yang pintu tadi tu macam terbuka sikit. Dia pun malas lah fikir kan, sebab dia fikir maybe angin lah kot. Tapi kalau ikutkan logik macam tak mungkin lah kan. So dia pun tak heran benda tu, even benda tu dah jadi berkali-kali. Sampailah Azra ni nak berkahwin, dia pun balik ke kampung selama 2 minggu dan lepas tu dia bawa lah isteri dia ke rumah sewa tadi. Dia katakan masa dia sampai je dekat rumah sewa, dia tu buka je pintu, dia kata lantai memang banyak sangat habuk, lepas tu dengan tong sampah terbalik. Dia pelik sebab dia kata masa dia nak tinggalkan rumah tu memang dia dah cuci kemas lincin apa semua dah tahu, tapi bila kali ni balik macam teruk sangat keadaan dia. So diorang pun kemaslah laki bini ni dan lepas dah penat apa semua, diorang pun nak tidur. So dia kata sebelum dia kahwin, Azra ni memang tidur dekat kawasan ruang tamu lah. Tapi bila dah ada bini ni takkan nak ajak tidur dekat ruang tamu kan. So tidurlah dekat dalam bilik. So dalam bilik yang dia nak tidur ni, dia kata dia rasa macam tak berapa nak selesa tau. Sebab dia kata seolah-olah dia masuk ke tempat orang, padahal tu rumah dia kot kan. Tapi feeling tu yang menyatakan macam ada something wrong kat sini. Bila dia nak tidur je, dia rasa macam ada orang tengah perhatikan dia. Bini dia pun kena kacau juga tau. Ada satu hari tu masa si Azra ni keluar pergi kerja kan, tinggallah bini dia sorang-sorang. So dalam pukul 10 pagi macam tu, bini dia kemas rumah apa semua, and then penat nak tidur kejap lah, nak take a nap. So masa bini dia tengah macam orang kata tengah lain perasaan kan, 50-50 nak tidur tu kan, tiba-tiba ada suara ni yang jerit kat telinga bini dia. So disebabkan bini dia terkejut, memang tak tidur lah lepas tu. Isteri dia kata suara yang jerit tadi tu memang datang daripada bilik yang diorang tidur tu. Jadi pada malam tu Azra ni tengah tidur dan tiba-tiba dia mimpi tau. Dalam mimpi dia ada kepulan asap yang masuk ke dalam bilik dia. Tiba-tiba benda tu bersuara, dia kata aku nak kacau kau. Lepas tu Azra kata kacau lah, and then benda tu marah dan rempuh dia punya pintu bilik tu sampai tercabut. Selang beberapa minggu lepas tu pula, diorang ni kena kacau sekali lagi. Pada masa tu suasana macam agak menyeramkan lah, macam cerita-cerita seram, iaitu masa hujan lebat. Masa tengah hujan lebat, angin kuat semua tu kan, tiba-tiba dia dengan isteri dia dengar bunyi bayi menangis. Yang seram tu kan, bayi menangis tu bunyi dari dalam rumah diorang. Padahal jam masa tu dah tunjuk pukul 12.30 malam dah. Bukan tu je, diorang pun macam okey, mungkin anak jiran aku kan yang menangis, nak husnuzon lah kan. Takkanlah aku nak fikir ada benda apa lah rumah kita. Lagilah cuak kan bini dia. So dia pun kata tak apalah, kita tidur. So masa Azra nak tidur tu kan, tiba-tiba dia rasa macam ada gigi yang tajam ni gigit ibu jari kaki dia tau. So dia pun cepat-cepatlah bangun, buka lampu, tak ada apa tau. Dia memang dapat rasa macam ada 2 gigi taring ni yang ngap dekat ibu jari dia. Elok dia nak tidur balik buat kali kedua tu kan, tiba-tiba benda tu gigit pula dia punya betis kering tau. Memang lepas tu dia tidur tak tutup lampu dah lah. Esoknya tu dia dengan isteri dia tengah layan phone lah, tengah scroll sokmax macam tu kan. Dan pintu bilik diorang ni sebenarnya tak ada lock. So diorang sendal dengan kain tuala untuk bagi macam kedap sikit lah, macam kemas bila tutup pintu tu. Tengah duk layan-layan ni kan, tiba-tiba korang tahu tak, pintu yang dia sendal dengan kain tuala tu tiba-tiba macam ada orang tolak dari luar. So pintu tu terbuka secara perlahan-lahan macam tu.
Padahal Azra kata pintu tu kalau nak ditolak dari luar macam susah sikit sebab dia macam ketat gitu. So tak mungkin lah angin yang tolak kan. Lepas tu 2 hari kemudian masa tengah malam, Azra ni terdengar macam ada orang ketip kuku. Bunyi dia macam tu lah. Bunyi tu memang datang daripada dalam rumah dia, sangat-sangat jelas. Lepas dari kejadian tu, dia pun ceritalah dekat mak dia yang dekat kampung yang rumah dia ni memang ada gangguan. And then mak dia dari kampung tu pun decide lah nak datang ke rumah untuk tengok. Esok pagi tu mak dia cakap dengan dia, kau kena pindah dari rumah ni cepat-cepat. Jadi Azra ni tanya, kenapa kan nak kena pindah? Sampailah mak dia ni balik ke kampung, mak dia tak cerita apa-apa. Tapi disebabkan si Azra ni curious apa yang jadi dekat mak dia pada malam tu, so mak dia pun kata, mak dia memang tak boleh nak tidur malam tu sebabnya mak dia dengar bunyi ketukan pintu daripada rumah sebelah tersangatlah kuat. Kalau korang nak tahu, sebelum ni jiran Azra yang sebelah tepi ni kan, so dia pernah tinggal dekat rumah sewa Azra tau selama 3 tahun. Macam-macam gangguan yang dia dapat, macam dengar bunyi ketik kuku juga, lepas tu dengar macam tingkap kena gegar, pintu terbuka sendiri. So disebabkan diorang tak tahan, akhirnya diorang pun pindahlah ke tepi rumah. So sekarang ni diorang tinggal dekat rumah dia yang sebelah lagi. Lepas tu jiran dia sendiri kata, rumah yang kau sewa ni kan Azra, tak pernah ada orang tahan lama pun. Duduk kejap je mesti akan keluar. Ada penyewa yang sebelum ni masuk duduk 5 bulan je. Lepas tu bila tengah malam, diorang berdua laki bini kalut-kalut keluar daripada situ. So maksudnya sesiapa je masuk dekat rumah tu memang tak akan pernah tahan lebih daripada setahun. Kalau ada anak kecil dalam rumah tu pun, anak kecil tu akan menangis tak berhenti tau. So bila dia dengar cerita daripada jiran dia tu kan, dia pun macam tak sedap hati jugalah kan. Okey lah, macam ni lah aku nak pindah juga. Jadi bini dia pun ceritalah dekat mak ayah dia tentang apa yang terjadi dekat diorang ni. And then satu family dia pun datang dekat situ untuk tidur. Malam tu memang semua orang kena kacau tau, termasuklah family mertua si Azra ni. Dalam tengah malam sampai ke pukul 3 pagi tu, diorang terdengar macam ada suara perempuan yang tengah merintih, sayup je. Malam esok tu anak saudara isteri dia ni kejutkan mak ayah dia. So masa tu memang dia macam takut gila. Bila mak ayah dia tanya, nampak apa adik? Tapi dia tak boleh nak cerita sebab takut sangat. Sampailah esok tu cerah, barulah dia buka cerita. Dia kata dia nampak ada perempuan yang berkulit hitam macam terbakar, tak ada kaki, ada dekat dalam bilik tidur Azra dengan isteri dia tidur. Akhirnya disebabkan dah tak tahan dengan bermacam-macam gangguan yang menakutkan, so Azra dengan isteri dia telah decide untuk pindah dari rumah tu. Dan owner rumah tu sendiri tak pernah cakap apa-apa tau. So owner tu bila Azra cerita apa benda yang terjadi dekat dia dengan isteri dia kan, owner tu macam terkejut, macam dia tak tahu apa benda yang terjadi dekat rumah tu. So Nina rasa owner rumah ni macam cuba sembunyikan sesuatu. Maybe dia tahu apa yang ada dekat dalam rumah tu, tapi takkanlah dia nak cakap pula kan, nanti tutuplah periuk nasi dia sendiri. Seram. Okay guys, that's all for today. Kisah seram daripada 2 orang follower hari ni. Yang pertama kena kacau dekat resort, yang kedua dekat rumah sewa. Yang paling nanya tu Nina rasa dekat rumah sewa lah kan, kita dah bayar apa semua untuk deposit lah apa semua bagai kan, tiba-tiba kau duduk rumah tu berpuaka pula. Haish, nak pindah kadang-kadang tu nak pakai duit. Dah lah pakai duit banyak dah kan, lepas tu nak cari rumah lain pula, nak kena ada duit pula. Tak patut tu owner dia buat macam ni kan. Kalau kau tahu rumah tu memang dah berpuaka dah, tak boleh bawa bincang dah, tak payahlah bagi orang sewa kan, biar je lah macam tu. Gitu. Macam kesian lah sebab kita macam aniaya orang tau. Kita tahu rumah tu berpenunggu tapi kita bagi orang masuk juga, even dengan harga yang murah. Kesian. Okay guys, itu sajalah perkongsian Nina. Nina harap korang suka dan enjoy. Yang belum lagi subscribe channel Nina, korang boleh subscribe di bawah dan turn on notification. Dan jangan lupa juga untuk follow Nina di Instagram. Kita akan jumpa lagi in next video. Bye bye. Assalamualaikum.